Tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Pandemik COVID-19 telah mengubah lanskap pekerjaan negara dengan kadar pengangguran pada tahun 2020 dan 2021 berada di tahap yang tinggi, iaitu pada kadar 4.5% dan 4.6% berikutan pelaksanaan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Penutupan beberapa sektor ekonomi menjadikan kadar pengangguran negara meningkat sehingga 5.3% pada Mei 2020, iaitu kadar pengangguran bulanan yang tertinggi pernah dicatatkan. Bermula 1 April yang lalu, negara telah memasuki fasa peralihan ke endemik dan hari ini telah menjadi titik tolak kepada pemulihan ekonomi negara yang kini berada pada momentum yang baik. Alhamdulillah, mengikut statistik Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM, sehingga April 2022, kadar pengangguran negara telah berjaya menurun kepada 3.9% berbanding 4.6% bagi tempoh yang sama pada tahun 2021. Ini merupakan kali pertama kadar pengangguran menurun di bawah 4% sejak pandemik COVID-19 dengan bilangan penganggur kekal pada tren menurun bagi 9 bulan berturut-turut. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian, pada tahun ini kerajaan menyasarkan peluang pekerjaan sehingga 600,000 dengan peruntukan sebanyak 4.6 bilion ringgit melalui inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia. Dalam RMK ke-12, saya telah membentangkan pelan jangka sederhana bagi sektor pekerjaan negara menerusi Pelan Strategik Kebolehpasaran Graduan 2021-2025 yang akan diperkenalkan bagi menangani isu ketidakpadanan ataupun mismatch dalam pasaran buruh. Justru kerajaan sangat mengalu-alukan penganjuran Karnival Kerjaya yang dianjurkan oleh pemuda Barisan Nasional ini, yang merupakan kesinambungan daripada kejayaan penganjuran sebelum ini supaya dapat membantu mengurangkan pengangguran melalui polisi pasaran buruh aktif. Karnival Kerjaya ini dilaksanakan sejak Oktober 2021 yang saya anggap sebagai sokongan kepada komitmen kerajaan bagi menjamin kelangsungan keluarga Malaysia memiliki kehidupan yang baik selepas pandemik COVID-19. Mengikut laporan Tenaga Buruh Malaysia, DOSM juga dimaklumkan seramai 2,750 graduan telah berjaya ditempatkan melalui program peningkatan kerjaya Kementerian Pengajian Tinggi ataupun KPT-CAP. Selain daripada itu, seramai 2,479 belia juga berjaya ditempatkan melalui insentif pekerjaan jamin kerja khusus untuk perantis melalui skim Perantisan Nasional ataupun SPN di bawah Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Kerja Raya dan Kementerian Sumber Manusia serta agensi-agensi di bawah 3 kementerian tersebut. Sehingga 8 Mei lepas, My Digital Workforce Work in Tech ataupun MyWIT berjaya menempatkan seramai 649 peserta daripada 3,596 pemohon termasuk belia dalam pekerjaan teknologi dan perkhidmatan digital. Selain daripada itu, sehingga 30 April lalu,
seramai 2,060 graduan telah ditempatkan di bawah inisiatif Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs (PROTJ) melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun KUSKOP bagi pelaksanaan program peningkatan kebolehpasaran dan memupuk kemahiran keusahawanan. Bagi memperkasakan perniagaan dalam kalangan belia pula, MARA telah meluluskan sebanyak 3.09 juta ringgit kepada seramai 350 usahawan baru sehingga 30 April 2022 di bawah program usahawan lepasan institusi pendidikan belia MARA ataupun Putra yang bertujuan menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan mikro bagi usahawan memulakan perniagaan. Selain daripada itu, 1.8 juta ringgit telah disalurkan kepada seramai 25 usahawan teknikal MARA di bawah program pembangunan usahawan teknikal ataupun PUTEK untuk membolehkan generasi muda memulakan perniagaan dalam bidang teknikal berdasarkan kebolehan yang diperolehi menerusi MARA. Saya juga mempelawa pencari kerja untuk memanfaatkan 48 buah pusat sehenti My Future Jobs di seluruh negara yang merupakan inisiatif perkeso dengan institusi dan agensi memperkasa dan meningkatkan peluang pekerjaan bagi komuniti bandar dan luar bandar. Di bawah bajet 2022, program Sistem Latihan Dual Nasional ataupun SLDN di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK Kementerian Sumber Manusia diperuntukkan 60 juta ringgit untuk pelaksanaan aktivitinya termasuk kerjasama industri dalam pelaksanaan program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET. Program latihan industri berstruktur nasional ataupun MySIP juga telah memanfaatkan lebih 100,000 bakal graduan dan penempatan latihan industri berkualiti dan program Young Employable Students ataupun YES yang memberikan manfaat kepada lebih 10,000 bakal graduan. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Kebangsaan ataupun NIOSH turut menyediakan program-program latihan seperti pakej khas, kursus pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan ataupun SHO kepada future workers dan program kompetensi keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk masyarakat India B40. Terdapat juga platform strategik pekerjaan iaitu My Belia di bawah Kementerian Belia dan Sukan untuk golongan belia mendapatkan informasi mengenai pencarian pekerjaan, latihan kemahiran dan permohonan dana melalui laman ini.